Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi Jumaat 22/12/23 bersamaan dengan 9 Jumadal Akhirah 45, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Islam adalah Cara Hidup. Islam Cara Hidup, kita pilih tajuk-tajuk yang kita akan bincangkan tentang Islam ni satu agama yang indah, comel loteng kata orang, molek lawa, mari daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara ajaran dia tak susah, tidak payah, dan menghilangkan segala jenis kepayahan. Sambungnya kita dalam bab 3 memahami ikhtilaf. Kita dah bagi tahu dah ikhtilaf, mana perbezaan. Dalam Islam ni ada banyak kategori. Ada ikhtilaf yang mazmum, yang dicela, iaitu ikhtilaf yang membawa kepada perpecahan dalam agama. Dan ikhtilaf tanawwu', ikhtilaf pelbagai pilihan yang memberi keluasan kepada umat dia. Alhamdulillah. Dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang sebab-sebab berlakunya ikhtilaf. Kenapa terjadinya ikhtilaf? Kita sudah masuk dalam contoh yang pertama. Sebab yang pertama, dalil yang ada tidak sampai kepada ulama tersebut. Tak sampai. Contohnya berlaku perbincangan di antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan sahabat-sahabat lain tentang ta'un di Syam. Mereka nak pergi ke nak balik? Sehingga datang Abdurrahman bin Auf menceritakan bahawa Nabi kata balik. Nabi kata jangan masuk kalau ada ta'un. Jadi mereka dah bersyarak pun. Sepatut kalau ada dalil tak payah bersyarak lah, pakai balik lah. Tak ada khilaf. Isu yang kedua, pandangan terhadap tempoh iddah wanita. Wanita yang mengandung dengan dan kematian suami, yang mana satu iddah dia. Jadi kesimpulannya ikut kandungan. Bila dia lahirkan anak, habislah iddah. Kemudian kita sambung tengok muka surat 87. Contoh lagi perbezaan pendapat antara 3 orang ulama besar. Apa peristiwa ini menarik. Cerita dia begini. Abdul Waris bin Sa'id rahimahullah menceritakan dia pergi Mekah. Kebetulan pada masa tu 3 orang ulama besar dari Iraq mari Mekah juga haji. Dia kata hari ni peluang besar. Aku nak pergi talaki, nak pergi tanya hukum kepada 3 ulama. Siapa dia? Imam Abu Hanifah, Syekh Muhammad bin Abdurrahman ibnu Abi Layla, dan Abdullah ibnu Shubrumah. 3. Ibn Abi Hanifah, ibnu Abi Layla, ibnu Shubrumah. Dia mengambil kesempatan bertanya tentang hukum satu, tanya kepada 3 orang ulama. Apa dia hukum? Seorang lelaki menjual sesuatu barang dengan syarat tertentu. Dia panggil al-bai' wasyart. Ma hukumul bai' wasyart? Hukum jual bersyarat.
Sah ke tak sah? Dengar ni tuan-tuan. Pertama, beliau mengajukan soalan kepada Imam Abu Hanifah. Ya Abu Hanifah, An-Nu'man, apakah hukum orang jual bersyarak? Dengar jawapan. Beliau menjawab, jualan itu batal dan syarak juga batal. Al-bai'u batil wa syartu batil. Dua-dua batal belaka. Dia tak bantah, dia tanda. Abu Hanifah kata batal dua-dua. Pergi pula kepada Ibnu Abi Layla. Syekh, soalan sama. Dia kata al-bai'u sahih wa syartu batil. Jualan dia sah, syarat dia tak pakar, batal. Beres belah. Dia pergi jumpa pula dengan Ibnu Syubrumah. Dia kata al-bai'u sahih wa syartu sahih. Jualannya sah, syarat usah. Kontra molek ni dua ni. Hak tengah tadi separuh-separuh. Hak ni dengan nombor satu belaga terus. Hak tu kata tak sah, ni kata sah. Dia bukan niat nak pelaga ni. Ada setengah orang zaman kita ni bahasa nak pelaga ke? Tanya ustaz ni tak boleh, tanya ustaz ni boleh. Pelaga pula. Dia ni tak. Dia tanya nak tahu sungguh. Ulama nak tengok dalil masing-masing. Dia balik semula kepada Abu Hanifah. Imam, dia kata subhanallah, 3 orang ulama Iraq berbeza pendapat dalam satu masalah. 3 orang ulama mari satu negara, beza dalam pandangan. Balik semula dia. Cuma Abu Hanifah dia pun cerita, Syekh, mu kata tak sah. Ibnu Abi Layla kata separuh. Ibnu Syubrumah kata beres belaka. Macam mana ni? Rasa kalau zaman kita hari ni celek mata dah tak? Banyak nanya. Nak pakai aku ke nak pakai dia? Pergilah. Imam mengeluarkan hujah. Dia kata ma'adri maqala, aku tak tahu apa kepandangan mereka berdua. Tetapi saya punya, kenapa aku kata tak sah? Dia meriwayatkan kepada saya oleh Amr bin Shu'aib. An abihi, dari bapaknya, dari datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'in wa syarat. Nabi larang jual bersyarat. Hal ini bermakna jualan dan syarat dua-duanya tidak sah. Itu pandangan aku berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib. Ada hujah. Jangan main-main. Bukannya bahasa jenis buah ikut say. Tak. Ini ulama. Dia pergi pula kepada Ibnu Abi Layla, cerita hal tersebut. Dia tak kata tak pandai tu. No. Orang beradab, dia kata ma'adri maqala, aku tak tahu apa pandangan mereka berdua. Akunya dengar ni. Haddatsani Hammam ibnu Urwah, daripada bapaknya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu menyuruhnya membeli Barirah, seorang hamba yang kemudiannya telah dimerdekakan, sedangkan pemiliknya telah meletakkan syarat bahawa walaupun telah menjualnya, tetapi Barirah masih tetap di bawah kekuasaan mereka. Dipanggil al-wala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jual itu sah, tapi syaratnya batal. Dia gini, payuh tu kalau jenis tak cerita tak. Barirah ni hamba. Lama dulu ada hamba kan. Hamba ni duk khidmat kepada Sayyidah Aisyah. Lepas tu dia nak merdeka. Bila nak merdeka, dia panggil mukatab. Mukatab ni hamba minta dengan tuan dia nak merdeka. Tuan dia kata boleh, mu kena bayar sekian-sekian. Tak apa, kita bayar. Tapi syarat al-wala, maknanya lepas walaupun merdeka, membayar dah dirimu, tebuh dirimu, tapi wala, kuasa menjaga kamu tu masih lagi di bawah tuan dia, hak jual tu. Dia sepatutnya dak adalah bila dia merdeka, tak ada lah wala pada orang itu, bebaslah dia. Jadi Aisyah beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata belilah, beli, bayar. Tu syarat wala tadi, Nabi kata wasyartu batil.
Syarat dia tak sah. Dia kata di Ibnu Abi Laila, aku punya pandangan jualan sah, syarat batal berdasarkan hadis Barirah. Oh, sedap hujah, masing-masing ada tempat nyandar. Dia tanya Ibnu Abi Laila pula, tanya Ibnu Syubrumah pula. Dia kata ma'adri maqala, aku tak tahu hak demo dua tu. Tapi saya punya, tengok. Haddatsani Mis'ar Ibnu Khidam daripada Muharib bin Dithar daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahawa beliau telah menjual untanya kepada Nabi sallallahu dengan syarat beliau mahu terus menunggangnya sehingga tiba di Madinah. Hal ini bermakna jualan dan syarat sah kedua-duanya. Kena cerita juga ni biarlah panjang sikit pun tak. Nabi dengan Jabir dalam perjalanan nak balik ke Madinah. Dalam perjalanan perang. Uto Jabir orang panggil 3 selendar jalan ngongek tak gerak jalan. Nabi pergi tengok, kenapa Jabir? Uto ni tak gerak Rasulullah, tak apa nak jalan ni. Uzur. Ada kata Nabi cocok dengan tukar dia, ada kata tepuk. Tepuk ya atas uto ni kau tukar lagi mau selalu uto pun derah jalan. Sihat molek. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sihat Nabi kata Jabir, bi'ni, jual uto kata aku. Kita ni kalau waktu ngongek-ngongek tadi jual, kita saja begitu ambil dah. Pada duk bawa hak mapuh tengah. Hak tak gerak gia 3, gia 5 apa ni 3 selendar ni. Tapi dah sihat molek, perih dah derah dah berjalan. Nabi suruh jual. Ujian. Jual kat aku uto ni. Jabir kata syarat humlanha ilal Madinah. Saya bagi syarat, saya jual uto ni ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi syaratnya saya nak naik sampai ke Madinah. Tak kena jalan kaki. Jual tengah jalan. Nabi kata beres. Sampai di Madinah barulah dia pergi suruh uto tu kena Nabi. Nabi kata ambil kamu lah Jabir, aku. Yang pentingnya kata di Ibnu Syubrumah, al-bai'u sahih wa syartu sahih. Faham dia punya syarat. Aku ni. Jadi cerita ni riwayat oleh Tabarani dalam Mu'jamul Awsat. Kata di para ulama menunjukkan bahawa masing-masing ulama tadi berpegang dengan dalil yang ada pada dia. Bagi kitanya, kita tarjih lah mana dalil-dalil itu pula. Ada dalil yang kuat, ada dalil yang kurang kuat. Itu dia panggil ilmu tarjih, mana memilih pandangan. Yang pentingnya jangan kata mudah-mudah kata Allah Abu Hanifah tak mau dalil, tak mau hadis lah. Tengok dia riwayat dengan sanad dia. Haddatsani fulan am fulan kata. Sebab itulah berbeza pandangan. Maknanya kita selesai tajuk kita hari ni selesai dengan tajuk ulama berbeza pandangan sebab dalil tak sampai kepada dia. Dalil ada tapi tak sampai kepada maklumat dia. Itu andaian yang pertama. Baik, sekarang kita pindah kepada sebab yang kedua. As-sababus tsani an yakuna al-hadis qad balagha ar-rajul walakinahu lam yathiq binaqilihi. Dengar, tulis nombor 2. Sepatut penerbit dia tulis nombor 2 dalil. Sebab yang kedua, dalil ada. Ulama ni tahu pun hadis, tapi dia tidak yakin dengan rawi hadis. Dia tak yakin dengan orang yang cerita tu. Yolo ke dok ni. Kalau bahasa Kelantan kata yolo ke dia ni. Maknanya betul ke dia ni ingat ni. Takut dia lupa ya. Dia bukan tak percaya tapi tak yakin. Ini sebab. Apa cerita dia? Mari kita tengok. Dalil sudah sampai kepada ulama itu tetapi tidak yakin dengan perawi atau riwayat itu sendiri. Aku tak apa yakin dengan dia ni. Pada masa yang sama beliau berpendapat hadis atau dalil lain itu bercanggah dengan syarat dengan riwayat lain yang lebih kuat. Maka beliau berpegang dengan dalil yang lebih kuat. Pada pandangannya dia tinggal dalil tadi. Situasi ini bukan hanya berlaku selepas zaman sahabat, bahkan berlaku juga dalam kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum sendiri. Di sini dibawakan 2 contoh.
Ini contoh ni lah yang menariknya. Nah, kita tengok apa yang berlaku. Yang pertama, perihal talak bain. Tulis ni pelajar. Talak bain, ba alif hamzah nun. Bain. Mana talak bain ni? Talak cerai yang tak boleh nak rujuk balik. Itu mana talak bain. Bainunah kubra. Daripada Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, seorang sahabat dia ni, bahawa beliau telah diceraikan sebanyak 3 kali. Mana cerai kali yang ketiga dah ni, talak bain. Mana putus pah kata orang, oleh suami dia. Namun bekas suaminya masih menghantar makanan seperti gandum dan sedikit nafkah. Jadi suami dia ni baik, ingat kenangan lama cik adik dia ni, dia hantar lagi nafkah, suruh orang hantar gandum, hantar apa-apalah nafkah untuk dia makan. Akan tetapi Fatimah berasa marah terhadap kiriman tersebut kerana merasakan ia tidak sepadan dengan hak yang wajar diperolehnya. Alah, mari gandum, duit pula tidaklah dinar dirham je mari, contohnya sikit lah, mana sikit, sekadar orang panggil macam kita ni bagi orang panggil jabe makanan gitulah, tak ada lah, dia nak banyak lagi. Wakil dia kata Fatimah marah, kamu bagi sedikit je tak cukup. Lantas suaminya berkata, demi Allah, kami tidak memiliki suatu kewajipan pun kepada kamu. Apa awak ni? Sepatutnya awak tak ada nafkah dah, sebab kita tolak 3 dah ni, tak ada hubungan dah. Nak rojak balik tak boleh dah. Kirimanku ini adalah semata-mata pemberian, bukannya kewajipan. Dia kata aku bagi ni mut'ah ya, bukan lagi wajib pada aku kena bagi. Saja bagi tu saja ya, orang panggil buat, orang panggil kita baik ya nak. Mendengar itu, kemudian dia pun tak puas hati. Fatimah ni tak puas hati lah. Macam mana dia kata dia ni senang hidup, tak ada nafkah pada aku ni. Fa akhbarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi menghadap Nabi, cerita apa yang berlaku, peristiwa ni berlaku pada dia. Faqala fa akhbarahan Nabi annahu la nafaqata laha wala sukna. Nabi kata orang tolak 3 tak ada lagi lah apa ni nafkah, tak ada lagi lah rumah sewa, tak ada. Hadis ini sahih dalam Muslim. Jadi tidak wajib ke atasnya bekas suami untuk beri nafkah dan tempat tinggal baginya kerana dia sudah putus. Jadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kerana dia telah menceraikan isterinya dengan talak bain, talak 3 yang tidak boleh dirujuk lagi. Pada ketika itu telah gugur hak nafkah dan tempat tinggal, kecuali tengok tanda letak garis di bawah kecuali itu supaya kita tak keliru. Kecuali jika dia hamil. Kalau dia hamil, maka ada baby. Bila ada baby dengan ayah dia, walaupun bekas suami ibu dia, bertanggungjawab dengan baby. Awak yang buat, awak bertanggungjawab. Mak dia tolong jaga. Mana dalil? Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yada'na hamlahunna. Jika mereka isteri yang sudah ditolak itu sedang hamil, mengandung, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Tak boleh. Jadi kalau dia tu ada baby, mau kena tanggung dia sampai dia sudah beranak. Sampai dia suruh cerai orang duduk mengandung ni. Lepas tu saya adalah ke baby. Nak pergi dekat mak dia balas dah. Awak belum gerak teh. Surah At-Talaq ayat 6. Isu nafkah wanita talak 3 ini sekali lagi kembali timbul zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu
Maka Fatimah binti Qais tampil menerangkan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kesnya dulu. Tak ada nafkah kecuali hamil. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meragui riwayat Fatimah binti Qais tentang hadis masalah nafkah perempuan yang diceraikan dengan talak 3 ini, sedangkan Umar radhiyallahu anhu mempunyai kelebihan dan ilmu yang begitu tinggi, tapi dia reject. Bukan reject hadis, reject cerita. Jangan main, jangan kata Umar apa ni tak payah juga. Tak, dia tahu hadis itu. Beliau berpendapat, ini pendapat Sayyidina Umar, orang yang telah diceraikan talak 3 masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal berdasarkan firman Allah Ta'ala, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempatkanlah mereka para isteri yang menjalani iddah di tempat tinggal kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Surah At-Talaq ayat 6 juga. Jadi bercanggah ayat. Ayat ni kata kena, ayat ni kata tak kena. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menolak apa? Menolak riwayat hadis yang diriwayat oleh Fatimah binti Qais kerana tidak yakin dengan perawi, dengan menganggap beliau terlupa. Boleh jadi dia lupa ni. Orang perempuan waktu bersalin, waktu apa ni kena cerai ke suami, mengandung pula, mungkin dia lupa. Jadi Umar ragu. Umar berkata, adakah kamu akan memilih kata-kata seorang perempuan daripada firman Allah Ta'ala? Ayat Quran kata kena, wanita tu kata tak kena, tak ada nafkah. Kita tidak tahu, mungkin dia ingat atau dia lupa. Hal ini bererti Amir ini tidak yakin dengan dalil ini. Cerita ni riwayat Abu Daud. Maknanya bukan Umar tolak hadis, tapi dia tak yakin. La nadri azakarat am nasiat. Jadi itu apa ni cerita dia. Maknanya, tapi hadis ni jelas dah, kita kena terimalah dia punya riwayat tu. Cuma nak ceritanya kenapa berbeza Sayyidina Umar dengan sahabat lain, sedangkan Fatimah ni pun sahabat juga. Puncanya dia tidak yakin dengan cerita. Wallahu alam. Jangan kata Umar tolak hadis. No. Ni puak-puak ni dia kata Umar tak pakai hadis. Tak pakai hadis. Umar menggugurkan hudud ketika amul maja'ah, ketika lapar sangat, ada orang itu mencuri. Bila mencuri, Umar tak potong tangan sebab dia terlalu lapar. Maknanya kalau Umar katakan lagi kita orang lagu ni kita potong tangan, ramailah kuda tangan mesti susah ni. Jadi Umar bukannya tolak hudud, gantung sekejap hudud sehingga keadaan ekonomi pulih. Itu ijtihad dia radhiyallahu anhu. Baiklah. Daripada kejadian ini, para ulama berbeza pandangan berkenaan nafkah wanita yang diceraikan talak 3. Mazhab Hanafi berpandangan baginya nafkah dan tempat tinggal berpandukan pandangan Sayyidina Umar. Dia kata kita kena bagi. Umar kata boleh ni. Dan zahir ayat Quran yang dibaca tadi. Mazhab Hambali berpandangan tiada baginya nafkah maupun tempat tinggal berdalilkan hadis Fatimah binti Qais tadi. Manakala mazhab Syafi'i dan Maliki menghimpunkan dua pandangan tadi, iaitu baginya tempat tinggal berdasarkan ayat Quran, namun tidak ada nafkah baginya berdasarkan hadis Fatimah. Tengok Syafi'i dia gabung dua. Quran kata dia ada tempat tinggal, askinuhum, beri duduk situ. Nafkah tak ada. Hadis Fatimah kata tak ada nafkah. Awak duduk sini boleh, makan cari sendiri. Aku tak beli dah kamu. Nah. Tapi kalau ada makan ni atas rumah tu nak makan lah. Tapi orang panggil tidak ada hak secara rasminya, tak ada. Itulah. Bukan di sini tempatnya untuk mentarjihkan. Tarjih itu maknanya kita pilih pandangan yang kuat. Pandangan mana yang paling kuat antara ketiga-tiga pandangan ini. Tetapi cukup untuk pembaca mengetahui kadang-kala ikhtilaf itu berlaku apabila terdapat perbezaan pendapat para ulama terhadap keabsahan, mana kesesuaian suatu dalil.
serta setiap pandangan itu ada sudut pandangnya dan pendalilannya yang tersendiri, maka perlu diketahui bahawa ikhtilaf itu berlaku hasil ijtihad para ulama berpandukan dalil masing-masing, bukannya berlandaskan nafsu dan pandangan peribadi semata-mata. Tak ada. Kalau kata ulama ikut nafsu, itu bukan ulama tu. Ulama yang rabbani, yang ikhlas, mujtahidun, dia tak main ikut nafsu, dia ikut ilmu dia. Sebagaimana telah berlaku terhadap Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain, juga para ulama tabi'in. Ulama tabi'in ini ulama selepas sahabat. Perkara ini juga terjadi pada zaman kita hari ini, dan akan berlaku lagi sehingga hari kiamat nanti. Namun manusia itu akan sentiasa meragui kesahihan sesuatu dalil. Banyak ni kita kata dalil ni sahih, ada ulama kata tak sahih, hadis tu dhaif. Ada pula orang ulama kata hadis ni dhaif pun, tapi ada jalur lain boleh kuat. Jadi duduk main timbang tara dalam masalah itulah. Kita kata dhaif, dia kata sahih. Kita tak terima, dia terima. Itu yang jadi khilaf-khilaf tu. Acap kali kita melihat alim ulama banyak memetik hadis dalam penulisan atau kata-kata mereka. Setengah ulama lain menerimanya sebagai sahih lalu mengambilnya sebagai dalil. Manakala ada yang lain menganggapnya sebagai dalil yang dhaif. Oleh itu ada yang tidak beramal dengannya kerana berpendapat ia tidak sabit daripada Nabi SAW. Mana dalil mana? Tuan-tuan tengok dia punya dalil. Contoh yang kedua dalam masalah ini, hadis solat tasbih. Hadis solat tasbih ni panjang perbahasan ulama. Solat tasbih sendiri itu panjang, ada hadis. Ana dah huraikan tajuk ni, tuan-tuan tengok dalam buku saya. Dalam buku kita nama dia Sunnahmu Amalanku. Buku kecil warna kuning itu. Tak ada buku atas meja. Nama dia Sunnahmu Amalanku. Dalam tu ana huraikan cerita pandangan ulama besar, ulama hadis tentang hadis solat tasbih. Ramai ulama hadis menerima hadis ini, menyatakan sebagai solat sunat yang boleh kita beramal dengan dia. Dan ramai juga ulama hadis yang lain yang besar-besar juga menolak, mendhaifkan dan tidak menerima hadis ini sebagai hujah. Sebab dia kata hadis ni pelik. Siapa dia solat sunat tasbih ni tak diampunkan semua dosa dia, yang kecilnya, yang besarnya. Sedangkan dosa besar tak lepas dengan solat, tak lepas dengan istighfar, dia kena taubat. Jadi hadis ni nampak ada kontra dengan hadis lain. Maka sebahagian dia kata tak terima, sebahagian kata boleh ya beramal. Jadi khilaf. Sebab itulah ana tulis dalam buku Sunnahmu Amalanku, saya kata hadis solat tasbih ni orang nak amal kita tak ingkar, tapi kalau kita nak anjur suruh orang buat, kita tawakuf di situ. Sebab dua-dua aliran itu besar-besar belakang ulama, yang bantah yang terima. Wallahu a'lam. Jadi kita nak kata ulama ni tak pandai hadis, mana sabah dia jadi ulama. Jadi payuhlah benda khilaf. Tapi kalau hadis salatul raghaib yang dibaca, yang disolat di awal bulan Rajab, yang dibantah oleh Imam Nawawi secara keras, itu jelaslah hadis itu tak boleh pakai. Cuma yang terimanya ada seorang dua ulama kecil sangat. Jadi kita kata itu lain. Yang ni tasbih ni agak besar juga ulama yang terima, dan besar juga ulama yang menolak. Dua-dua. Ada tolak dengan sanad, ada tolak dengan illah, macam-macam dia punya perbahasan. Yang pentingnya itulah punca perbalahan ataupun maaf, itulah punca ikhtilaf yang berlaku di kalangan ulama Islam. Tuan-tuan kena ingatlah, ikhtilaf di kalangan ulama Islam itu yang sebab. Baiklah, kita ambillah satu lagi kisah. Kalau tidak lambat pula nak habis kita ni. Tulis sebab yang ketiga, letak nombor 3 itu. Sebab yang ketiga, an yakuna al hadis qad balaghahu walakinnahu nasiyahu. Hadis dah sampai, hadis dia sampai dah ke dia,
Tapi Tuan Syekh tu terlupa hadis ni. Ulama ni terlupa kepada hadis. Ni menarik ni. Berapa ramai manusia yang terlupa hadis yang pernah dihafalnya. Bahkan ada yang terlupa ayat Quran walaupun yang sering dibacanya. Imam besar Masjid Haram terlupa baca ayat pendek ya. Nak kata apa? Antara punca khilaf juga ialah dalil tentang suatu permasalahan itu sampai kepada ulama tersebut, tapi beliau terlupa. Manusia ni adalah gitu. Pada ketika itu bersamanya terdapat seorang laki-laki, menurut dalam syarah hadis beliau ialah Ubay bin Ka'ab. Setelah selesai solat, sini ada tertinggal. Cetak yang lain kita kena betul ni. Anak di tangan saya ni ada kitab asal, tak apa. Ada hadis. Tulis ya tuan. Hadis ni tinggal. Hadis ni tinggal. Shalla, tulis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin fi ashabihi. Satu hari Nabi kita solat bersama dengan sahabat. Maya. Dalam dibaca Quran itu asqata ayat. Satu ayat dia tinggal baca. Bukanlah Nabi itu terlupa sangat. Cuma biasanya kalau Nabi terlupa tu untuk perundangan. Jadi hukum. Bersama dengan Nabi seorang sahabat yang pencatat Al-Quran, iaitulah Ubay bin Ka'ab. Meninggalnya Nabi solat bersama sahabat, dia terlupa satu ayat. Pada ketika itu tu ada dah. Pada ketika itu bersama dengan Nabi salat terdapat seorang laki-laki, iaitulah sahabat nama dia Ubay bin Ka'ab. Setelah selesai daripada salat, Nabi palih kepada Ubay, dia kata halla kunta zakkartaniha. Halla azakartaniha. Ubay, aku terlupa satu ayat tadi. Kenapa mu tak peringatkan aku? Ubay ingat, tapi Ubay takut nak tegur. Takut wahyu ni sudah dimansuhkan. Macam mana dia tegur Nabi? Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Ubay kata, macam mana aku nak tegur? Kan wahyu ni Nabi yang terima. Kan aku tegur pula, kan Nabi kata ada batal ada ayat tu, susah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang diturunkan wahyu padanya, di mana Allah Taala mengingatkan baginda dengan firman-Nya, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membaca Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kamu tidak lupa. Illa masya Allah. Melainkan sekiranya dikehendaki oleh Allah, kamu akan lupa. Innahu ya'lamul jahra wa yakhfa, itu akhir ayat lah. Yang pentingnya surah Al-A'la ayat 6 ayat 7 ini Tuhan kata, aku baca kamu Quran ni, kamu tak akan lupa kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Itu di antara contoh hadis yang telah sampai kepada seorang itu, tapi beliau telah melupainya, ialah kisah Sayyidina Umar bin Khattab dengan Ammar bin Yasir seperti berikut. Cerita hadis ini panjang, jadi ana cerita ya pada tuan-tuan. Menarik. Tengok kisah sirah. Ammar berguling di atas tanah. Pada suatu ketika Umar bin Khattab dan Ammar bin Yasir telah diutus oleh Rasulullah SAW untuk suatu tugas. Dua-dua ni pergi jalankan tugas. Di tempat itu kedua-dua berhadas besar. Malam itu tak tahulah mereka bermimpilah. Jadi hadas besar. Apabila tiba waktu salat dan tidak terdapat air tak ada, nak ambil wuduk, nak mandi tak boleh. Apa jadi? Ammar berijtihad dengan mengatakan bersuci dengan debu mestilah sama dengan bersuci dengan air. Lalu dia berguling atas tanah. Tayamum, tak ada air, tayamum. Nak tayam, kalau ambil wuduk kita sapu muka dengan tangan kan. Dan kalau mandi, guling habis atas tanah. Mandi debu kita. Suci dalam debu kata orang. Tu dia.
Jadi dia berguling atas debu agar seluruh badannya terkena debu. Biar kena debu tersebut. Apa jadi? Sebagaimana meratakan air ke seluruh badan untuk mandi wajib, lalu bersolat. Sudah dia guling, dia pun semaya. Manakala Sayyidina Umar tidak melakukannya dan tidak solat kerana tidak terdapat air untuk bersuci. Undang-undang lain tak ada lagi. Mereka kemudiannya kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan keadaan yang berlaku antara mereka. Cerita. Lantas baginda sallallahu mengajar mereka cara yang betul dan berkata kepada Ammar melalui sabda Nabi, innama yakfika hakadha. Nabi kata, Ammar, siapa dia suruh menggulingnya, cukup lagu ni ya. Nabi ambil tangan dia tepuk atas tanah, pak. Lepas tu dia tiup debu, nak kurangkan debu tu sikit. Tiup. Ni sunnah kalau kita nak tayamum, kita tepuk tangan, debu tu kita kurangkan sikit, kita tiup. Kemudian Nabi kita sapu muka dia, sapu tangan sampai sini. Bukan sampai sini. Sampai sini. Cukup. Nabi kata yakfi hakadha, cukup. Kita hari ni hadis Ammar ni sahih dalam Bukhari Muslim. Hadis kata tepuk siapa ke lengan tu tak sahih tu. Kalau kita pergi lah ni tidak sahih hadis tu. Sebab qiyah kepada wudu. Ini bukan wudu, ini tayamum. Tayamum ni isyarat je, bukan wudu. Tak lama lepas pada tu, zaman kemudian dah, zaman Sayyidina Umar jadi khalifah dah. Berapa tahun dah, bukan 20 tahun kemudian ke. Ammar kemudian menceritakan hal itu kepada Umar. Umar, ingat dok kita dua dulu. Aku berguling, mu tak salah, mu pakai dok, sebab tak ada hukum. Umar terlupa peristiwa tersebut. Umar kata, hadis apa Hadis apa kamu kata tu? Ammar lalu menceritakan hasil pertemuan itu dan ternyata Sayyidina Umar langsung tidak mengingatinya seraya berkata, ittaqillah ya Ammar. Ammar, takutlah kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Mu jangan duk cerita benda pelik. Hai, kita dua khalifah. Aku tak tahu, aku tak ingat. Maka Ammar menjawab, jika tuan tidak mahu, jika tuan mahu atas namamu sebagai khalifah, tak ingat peristiwa ini dengan ketaatan yang dijadikan Allah dalam diriku terhadapmu, aku tidak akan menyebutnya lagi cerita ini. Tak apalah, kalau macam ni aku tak ceritalah kepada orang. Kalau orang apa ni nak tayamum tak ada air, bab tayamum aku tak boleh cerita. Umar berkata, in syi'ta bima ja'alallahu alayya min ta'atik. Apa ni? Umar kata, nuwallika ma tawallait. Terpulanglah kepada kamu dengan apa yang kamu yakin. Tengok, Umar tak paksa. Ammar pun jangan cerita ke orang cerita ni. Tak betul ni, aku tak ingat. Tak. Umar tidak menyekat ilmu orang. Sebab Ammar pun sahabat besar, bukan sahabat kecil. Orang di antara awalnya masuk Islam. Kena seksa di Mekah, bukannya budak-budak baru. Jadi Umar kata, nuwallika ma tawallait. Aku suruh kamu lah Ammar. Kalau mu yakin, mu cerita. Tapi aku tak ingat. Jangan kata, Sayyidina Umar tak ingat. Lah itu sifat bashar, manusia. Tuan-tuan yang main-main, hadis ini dalam Bukhari, dalam Muslim, mana hadis sahih. Nak kata apa? Jadi maka hadis tersebut terus diceritakan kepada orang ramai. Manakala Sayyidina Umar terlupa bahawa Rasulullah SAW telah membolehkan tayamum dalam keadaan berjunub sama dengan tayamum untuk mengangkat hadas besar. Sama. Jadi antara yang mengikut pendapat Umar dalam masalah ialah Abdullah bin Mas'ud. Ibn Mas'ud kata, aku ikut Umar. Aku tak terima riwayat Ammar. Pada satu masa timbul perbincangan antara dirinya dengan Abu Musa al-Asy'ari tentang hal ini. Lalu Abu Musa bercerita kepadanya tentang kata-kata Ammar kepada Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Mas'ud kata apa? Tidakkah kamu melihat bahawa Umar tidak menerima kata-kata Ammar? Umar kata tak terima. Dia kata dia lupa.
Abu Musa berkata, biarlah kata-kata Ammar, tetapi apa pendapat kamu tentang ayat Al-Quran ini? Tengok ayat surah Al-Ma'idah ayat 6. Tengok, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain wa in kuntum junuban fattaharu. Maknanya asalnya bila kita nak solat kena ambil wudu. Kalau berjunub kena mandi. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma. Kalau kamu sakit atau tak boleh guna air, atau musafir, ataupun kamu buang air, atau lamastumun nisa, kamu jimak isteri kamu, lepas tu tak ada air, nak kena guling lah, fatayammamu sa'idan tayyiban, mungkin tayammum sapu muka dengan tangan. Baik, ayat ini dalam surah Al-Ma'idah. Ibnu Mas'ud hanya diam, tidak menjawab. Ibnu Mas'ud, Tuhan kata fatayammamu kepada dua golongan, hak mari daripada tempat buang air, hak juga yang melakukan jimat dengan isteri, dua-duanya tayamum. Mu nak kata apa dengan ayat ni? Sedap juga sahabat bincang. Ibnu Mas'ud terdiam, tidak menjawab. Maka tidak syak lagi, pendapat yang betulnya ialah yang menyatakan boleh bertayamum bagi orang yang berjunub. Kata alhamdulillah. Kalau tidak, nanya kita, mai guling dalam debu, pernah? Sebagaimana orang yang berhadas kecil bertayamum. Apa yang ingin dijelaskan di sini ialah manusia tidak dapat lari daripada sifat terlupa, maka dalam keadaan itu dia akan terlepas pandang sesuatu daripada hukum syariat, lalu dia berpegang dengan pendapat yang diyakininya. Hal ini adalah satu kesilapan yang boleh dimaafkan. Mana kita terlupa dimaafkan, tapi bila kita orang peringat, bolehlah duduk main aku berkerah dengan dia. Akan tetapi bagi orang yang mengetahui dalil ini, dia tahu dalil ini, tiada keuzuran baginya untuk tidak beramal dengannya, kena beramal. Suatu perkara yang perlu diteliti dalam hadis Ammar ini ialah ketika mengajar amali tayamum dengan baginda telah menyapu kedua tangannya hingga pergelangan tangan sekali, bukan hingga ke siku. Habis yang kita pergi sampai siku itu macam mana? Tengok, kata Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ni mazhab Syafi'i, tuan-tuan, tapi dia ulama hadis. Ibnu Hajar kata apa? Apa yang menguatkan riwayat sahihaini Bukhari Muslim bahawa tayamum hanya pada muka dan kedua-dua tangan adalah kerana Ammar telah berfatwa dengannya selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perawi hadis lebih mengetahui maksud hadis daripada orang lain, lebih-lebih lagi seorang sahabat yang mujtahid. Jadi dua riwayat. Satu riwayat kata kita tayamum sampai ke siku sebab qiyah kepada wudu, dan hadis yang kata sampai siku ini tidak sahih. Hadis Ammar yang sahih sampai sini. Jadi kalau kita tayamum sampai sini cukup. Sapu muka, sepatu tayamum sampai ke pergelangan tangan. Lebih-lebih lagi orang sakit lah wayar penuh tangan ni, ambil sekat ni memadai. Wallahu alam. Kalau kita kata kita ni tak ada masalah, tak ada masyarakat apa-apa, nak tayamum sampai ke lengan, loh lah, tersudut kelahi lah benda tu, benda khilaf kan. Alhamdulillah, tamaklah kita. Baik, insya-Allah dalam siri yang akan datang minggu depan kita akan sambung lagi sebab yang keempat, ayyakuna balaghu wa fahima minhu khilafal murad. Siapa dah maklumat tapi berbeza pahaman cara istinbat ayat. Ini menarik, insya-Allah. Tak ada benda yang tak menarik dalam buku kita ni. Sebab itulah anak waktu susun kitab ni, kita nak bantu muslimin dan muslimat para jemaah supaya apa? Supaya kita boleh faham kenapa ulama berbeza pandangan. Man kasurat tila'u qalla i'tiraduhu, orang yang banyak mengkaji kuranglah dia punya membebel, kuranglah dia punya bantahan. Bila tak banyak bantah, tak banyak khilaf, tak banyak bala. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan boleh damai, lapang dada, tenang hati bahawa kita semua bersaudara. Berbeza khilaf fiqhi, khilaf ijtihadi tidak memburukkan hubungan di antara kita sama-sama kita, insyaAllah.
Jadi benda-benda akhilah jangan duduk pelik ke. Ni bila tengok video kita lagi nasihat kepada orang tak. Boleh je balik lepas rumah. Kalau kita nak jamak contoh. Bukan main berapi marah. Sedangkan pandai itu ada dalam fiqh mazhab Syafi'i. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, insya-Allah saya berjanji dengan ilmu yang anda belajar walaupun sedikit, kita akan sampaikan kepada masyarakat apa yang benar yang kita faham. Yang sahih insya-Allah. Kita tak cari hak pelik-pelik, tak ada. Tapi pandangan dia pelik, mana ada pelik? Kalau benda ada sandaran dalam kitab, ada dalam hadis, apa yang pelik? Yang peliknya tadi kita tak tahu, kita pelikkan orang. Jadi hak dia buat benda pelik, dia kata kita tak tahu. Kita tahu benda pelik itu tak ada dalam sunnah. Pasal itulah kita tegur. Kalau ada sunnah kita akur. Ada khilaf. Jadi bukan semua khilaf tu muktabar. Tengok dalam kitab kita ni, bukan semua khilaf tidak boleh diingkar. Insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.